Anda sedang menonton Kupi-Kupi Go Seram. Ini adalah sebuah segmen kisah seram yang dimuat naik ke pukul 10 malam dari hari Isnin sehingga hari Jumaat. Sesuai untuk sesiapa yang suka dengan kisah seram. Kisah ini dikumpulkan daripada pelbagai sumber dan ia diceritakan semula oleh saya. Anda bersama saya Ekram. Kisah hantu pada malam ini, rumah sewa RM50, Seksyen 2, Shah Alam. 9 tahun lepas, aku dapat sambung belajar di UiTM Shah Alam. So, perkara pertama yang perlu difikirkan adalah tempat tinggal. Aku tidak dapat hostel. Jadi, aku berpakat dengan kawan-kawan aku dan kami berjaya menyewa di sebuah rumah berdekatan kawasan Seksyen 2. Rumah itu rumah banglo. 2 tingkat 4 bilik, 3 bilik di atas dan 1 bilik di bawah. Kita orang berlapan, jadi 2 orang bagi 1 bilik. Nak dijadikan cerita, kita orang masuk rumah tu dengan perasaan berbelah bahagi. Best, suka, pelik, rimas dan takut semua pun ada. Pertama, tuan rumah hanya meminta RM50 sahaja sebagai deposit dan sewa pertama hanya perlu dibayar apabila masuk bulan kedua. Kiranya bulan pertama tu free lah. Kedua, tuan rumah tak bagi kita orang bawa barang banyak-banyak sebab nanti penat nak angkat balik katanya. Ketiga, pokok ara di tepi rumah tu besar sangat. Sampai dahannya boleh masuk ke dalam tingkap bilik atas. Jadi malam pertama memang kami tidak dapat tidur lah kerana sibuk punggah dan kemas barang sambil layan DVD Korea. Tetapi indah kabar dari rupa. Gangguan seram bermula pada hari kedua. Tak perlu tunggu malam, siang hari pun kami sudah dikacau. Azmi Dagu lah yang first orang kena. Masa itu baru pukul 10 pagi. Aku agak-agak lah. Si Azmi ni bangun untuk membuang air besar. So, dia pergi ke toilet bawah. Tapi dalam toilet seperti ada orang sebab pintu tertutup. Toilet atas pula rosak. Tuan rumah kata nanti dia akan baikkan. Tunggu punya tunggu, tak keluar-keluar pun orang dalam tandas ni. Jadi Azmi ni memekiklah, suruh cepat sikit sebab dia tak tahan. Akibat jeritan si Azmi ni, habis satu rumah bangun pergi tengok apa hal. Yang peliknya, kita orang berlapan semua ada. Habis tu, siapa yang berada dalam tandas? Pintu toilet pula berkunci, siap ada bunyi orang flush jamban lagi. Dalam ramai-ramai, Lan seorang sahaja yang berani sikit. Mungkin sebab dia ni keturunan Bugis kot. Dia pergi rentap pintu toilet tu sampai terbuka. Tak ada orang. Tapi dari kesan yang ada, pintu tu memang dikunci dari dalam. Las-las si Azmi ni tak jadilah berak. Mungkin pasal takut kot. Tapi tu belum lagi. Malam tu, kita orang kena lagi teruk. Masa aku nyenyak tidur, tiba-tiba ada orang tarik kedua-dua belah kaki aku sampai jatuh dari katil. Kepala aku terhentak dulu pada lantai. Apa lagi? Angin lah. Sebab aku ingat kawan-kawan aku ni nak buat pedajal dekat aku. Tapi bila aku bangun, tak ada orang pula. Yang ada cuma Silan yang tengah membuta di atas katil. Aku tak rasa Lan yang buat. Sebab confirm dia tidur mati. Bila aku keluar bilik, aku dengar budak-budak tengah ketawa. Rupanya diorang ni tengah layan DVD di bawah. Aku pun masuk bilik sebab masih bingung. Tapi baru aku terperasan. Masa aku tengah jenguk ke bawah tadi, aku perasan Lan ada. Bukankah tadi aku nampak dia tengah membuta dalam bilik? Sudah. Dengan perasaan berani-berani takut, aku tengok atas katil Lan. Ada bonjol, bawa selimut. Kiranya macam ada orang lah. Aku tarik kain selimut tu. And guess what? Ada batu nisan yang sudah retak.
Automatiknya bilik aku diselubungi bau hapak dan hanyir yang teramat. Masa ni korang jangan tanya apa aku buat. Sebab kalau benda ni jadi pada korang pun takkan korang nak stay lagi dalam bilik tu, betul tak? Aku rasa kaki aku dah tak jejak tanah sebab lari laju sangat. Aku lari keluar dari bilik tu dan pergi ke hall sebab nak bagi tahu member-member aku lah kononnya. Tapi yang memang macam haram jadahnya, member aku seorang pun tak ada di hall. Nak tahu diorang pergi mana? Semua dah duduk di luar rumah. Rupanya diorang awal-awal lagi dah kena kacau. Yang laknatnya tak ada seorang pun kejutkan aku. Lepas diorang tenangkan aku, kita orang decide nak buat apa. Sebab tengok jam pun dah pukul 3 pagi. Nak minta tolong Tok Imam, rumah Tok Imam pun kita orang tak tahu. Nak minta tolong jiran, kiri kanan rumah confirm lah semua dah tidur. Last-last Saleh ajak lepak restoran Hakim saja sampai pagi. Bunyinya macam senang, tapi masing-masing pula tak pakai baju dan pakai boxer dengan kain pelekat saja. Mau tak mau, terpaksa juga kita orang masuk rumah tu balik sebab nak ambil seluar, wallet dan kunci motor. Oleh sebab bilik si Bob dengan Naim saja yang berada di bawah, maka kita orang putuskan untuk pinjam baju dan seluar dia. Yalah, masing-masing pun takut nak naik ke atas. Wallet aku pun tinggal. Masing-masing pakat guna duit Naim dahulu. Nasib baik kunci motor kita orang sangkut pada dinding tempat penyangkut. Masa nak keluar dari rumah tu, Wak pula perasan ada budak perempuan di pintu dapur tengah senyum sambil lambai tangan pada dia. Yang aku pula boleh terperasan budak tu juga sebab aku tengok muka Wak dah kejung campur pucat lesi. Sekali budak tu senyum, macam aku rasa nak terkucil dalam seluar. Kepala lutut aku menggigil sampai di restoran Hakim. Setibanya kita orang di restoran Hakim, masing-masing sibuk buka cerita, termasuk aku sekali. Mula-mula Wak cerita. Malam tu lebih kurang pukul 12 lebih pagi, dia sibuk download lagu. Tiba-tiba ada bunyi macam orang baling batu pada tingkap dia. Bila dia tengok, dia nampak ada seorang perempuan duduk di atas pokok kayu arah sebelah rumah tu. Pakai baju putih kekuningan, koyak-koyak dan rambutnya panjang. Yang sadisnya, perempuan hodoh tu boleh senyum pula pada dia. Wak ni apa lagi, tutup tingkap bilik dia dan terus keluar untuk ke bilik aku kononnya. Malangnya, lagi seekor hantu pula duduk depan bilik dia. Tapi kali ini, hantu budak. So, dia ambil keputusan untuk terjun dari tingkap bilik dia ke bawah. Akibatnya, kaki dia terkehel. Nasib baik tak patah. Azmi Dagu pula cerita yang dia ada nampak budak perempuan lambai tangan pada dia. Yang ni aku pun kena juga. Aku confirm yang budak ni bukan manusia sebab aku tengok dia tak ada kaki. Sam pula cerita dia nampak hantu tu pada siling rumah. Bila buka mata saja, hantu tu betul-betul bertentang mata dengan dia. Kiranya masing-masing pun semua kena kacau lah ni. Dan aku orang last yang cerita. Aku cakaplah yang aku kena tarik dua-dua kaki masa tidur sampai kepala aku terhentak pada lantai. Lepas itu aku cakaplah yang aku nampak dia orang tengah layan DVD di hall, tapi si Azmi tiba-tiba menyampuk. Bila masa pula kita orang tengok DVD ni? Rupa-rupanya tak ada seorang pun yang tengok DVD pagi tu. Dah tu, siapa yang aku nampak? Haru betul. Kaki aku yang dari tadi menggigil makin bertambah kuat menggigil. Tengah sibuk-sibuk berborak, aku terbau sesuatu yang kurang enak. Member-member aku yang lain pun terbau juga. Lah, rupanya si Azmi ni terkencing dalam seluar sebab takut sangat. Nasib baik malam tu tak ramai sangat orang di restoran Hakim tu. Malu betul lah. Aku pula ternampak si Sam pakai selipar sebelah lain. Dari sibuk-sibuk cerita seram, terus jadi cerita kelakar pula. Tapi tengah sibuk-sibuk ketawa, baru kita orang perasan yang si Saleh dengan Naim tak ada dengan kita orang. Yang ada cuma kami berenam. Aku, Azmi Dagu, Sam Banjar, Wak, Bob dengan Lan. Dalam ramai-ramai orang tu, cuma Bob seorang saja yang bawa handphone.
So, kita orang try call Naim, tapi tak ada orang angkat. Try call Saleh pula. Sama juga, tak ada orang angkat. Lepas tu, Lan ambil handphone Bob. Dia baca apa entah agaknya. Lepas tu, dia suruh Bob call Naim lagi sekali. Bob call dan buka loudspeaker. Korang tahu apa jadi? Ada suara seorang perempuan mengilai. Gila-gila punya ngilai lah, sampai meremang bulu roma aku. Kami berenam terus terdiam. Las-las, kita orang sepakat akan tunggu sampai pagi esok, baru balik rumah tu semula dan cari Naim dengan Saleh. Lepas dengar suara perempuan ngilai pada handphone tu, tak ada seorang pun di antara kami bercakap. Sampailah subuh. Pukul 7.30 pagi baru kami belah dari Hakim. Hati aku masih lagi kuat berdebar-debar. Yang lain aku tak tahulah. Sampai dekat rumah, aku tengok pintu rumah dengan pagar terbuka seluas-luasnya. Kalau pencuri masuk ni, memang dia akan kaya. Yalah, gara-gara kelang kabut lari kan, laptop, wallet dengan handphone kami semua dibiarkan macam tu saja. Bulu tengkuk aku masih lagi meremang. Tak ada seorang pun berani masuk rumah itu dahulu. Aku ingat ada dalam 20-30 minit kami duduk tercengak-cengak dekat depan pintu sebab tak ada seorang pun yang berani masuk. Entah macam mana, agaknya handphone Bob berbunyi. Waktu ni hati aku dah tak sedap. Lan angkat. Sebenarnya dalam ramai-ramai, Lan lah yang paling berani. Pihak hospital telefon. Katanya Naim ada di wad kecemasan Hospital Kelang, Kemalangan. Pihak hospital kata ada miss call dari nombor handphone Bob. Sebab tu dia orang telefon Bob. Yang peliknya, Naim Kemalangan. Masing-masing serba salah jadinya. Bingung pun ia juga. Tak tahu sama ada nak melawat Naim di Hospital Kelang atau cari Saleh yang hilang. Akhirnya kami telefon tuan rumah untuk tengok apa yang boleh buat. Aku dengan Sam pula pergi Hospital Kelang, tengok keadaan Naim. Kalau memang tenat sangat, aku akan beritahu yang lain suruh datang. Yang lain, aku suruh cari Saleh keliling rumah. Takut-takut dia kena sorok. Kami masing-masing hanya bertawakal. Masa dalam perjalanan ke Hospital Kelang, aku pun tak tahu Sam pecut sampai berapa. Tapi hati aku masih lagi kuat mengatakan bahawa perkara ini belum habis lagi. Sampai hospital, aku terus cari Naim. Sebab sungguh hati aku tengok keadaan Naim yang parah. Kaki dia teruk. Doktor kata kena lenyek dengan kereta atau sesuatu. Kes langgar lari. Naluri, aku masa tu kuat mengatakan bahawa umur Naim ni memang tak panjang. Sebab darah keluar membuak-muak. Sam tak sanggup tengok. Air mata dia berjurai-jurai keluar. Doktor pun cakap, Naim ni sudah nyawa-nyawa ikan. Tak dapat nak tolong banyak. Aku duduk tepi Naim. Dia boleh bercakap lagi tapi sangkut-sangkut. Dia minta maaf sebab menyusahkan kami. Berulang-ulang kali dia minta maaf. Tapi aku masih lagi dapat tangkap apa yang dia cakap. Akhirnya, dia meninggal juga. Aku gagahkan diri, aku telefon kawan-kawan yang lain bagi tahu kematian Naim. Aku tengok Sam terduduk di balkoni dengan mata merah sebab nangis banyak sangat. Tak lama lepas tu, keluarga Naim datang. Aku tak sanggup nak tunggu lagi dan ajak Sam balik Shah Alam. Sampai dekat rumah, aku tengok ramai gila orang tengah cari Saleh, tapi tak jumpa-jumpa. Habis satu rumah digeledah. Akhirnya, ada orang tua dekat situ minta tolong dengan seorang ustaz. Aku tak ingat apa nama ustaz tu, tapi lepas asar baru kami jumpa Saleh duduk dekat atas busut belakang rumah. Yang hairannya, sudah 5-6 kali orang cari, tapi tak ada pula dia orang jumpa dekat situ. Tak kisahlah. Janji dapat jumpa balik Saleh.
Kami semua ambil keputusan pindah hari itu juga. Kebetulan dekat Section 7, pintu belakang UiTM, ada satu rumah untuk disewa. Jadi kami pindah di situlah. Barang-barang Naim kami angkut sekali. Terus terang aku cakap, memang aku angin gila tengok muka tuan rumah sebab tak beritahu yang rumah ni keras. Patutlah dia suruh bayar RM50 saja dulu dan tak bagi bawa barang banyak-banyak. Cis. Aku demam 3 hari. Jenazah Naim selamat dikubumikan di Raub Pahang. Seminggu lepas tu, keadaan sudah okey sikit. Cuma Saleh saja yang sakit-sakit badan. Akhirnya mulut aku tergerak nak tanya Saleh apa yang berlaku sebenarnya. Sebab sebelum Naim meninggal, dia ada cakap dekat aku, suruh tanya Saleh satu rahsia. Rupanya, masa hari pertama kami masuk rumah tu, Naim dengan Saleh sudah buat hal. Dia cangkul busut dekat belakang rumah tu. Naim pula kuis-kuis dengan kaki dia. Mungkin sebab itulah kaki dia parah. Dalam hati akulah. Kemudian Saleh ceritakan, ada malam yang kita orang satu rumah kena kacau tu, dia dengan Naim pun kena juga. Tapi hantu tu siap kejar diorang sampai dekat jalan. Diorang punya lah cuak sampai lari ke tengah jalan. Entah mana datangnya kereta, tiba-tiba langgar mereka. Naim tercampak ke tengah jalan, dia pula dekat tepi jalan. Datang kereta lain, terus lenyek kaki Naim. Lepas tu, Saleh kata dia terus tak sedar apa-apa. Sampailah kami jumpa di atas busut tu. Yang peliknya, macam mana dia boleh duduk atas busut? Sedangkan dia kata dia lari dekat tengah jalan besar. Kenapa Naim seorang sahaja yang teruk? Akhirnya, aku dapat jawapan sebenar. Tak lama lepas Saleh cerita dengan aku, dia jatuh sakit. Tak tahulah sakit apa, tapi 3 bulan kemudian dia meninggal. Keluarga dia sendiri kebingungan sebab doktor pun tak tahu. Tapi aku yakin, kes ini ada kaitan dengan busut yang diorang gali itu. Aku dengan geng-geng aku yang lain sempat ziarah arwah Saleh. Paling tak boleh tahan, Bob. Sebab dia roommate dengan Naim. Memang aku tahu dia sedih sangat. Yang tak boleh lupa, kami semua menangis masa angkat jenazah Saleh. Rasa sedih sangat masa tu. Aku, Azmi Dagu, Sam Banjar, Wak, Bob dan Lan, semua sekali selamat habiskan pengajian di UiTM. Buat Naim dan Saleh, kami tetap akan ingat korang sampai bila-bila. Al-Fatihah. Rumah banglo dekat Section 2 tu masih ada sampai sekarang lagi. Tiap kali aku lalu kawasan situ, mesti aku rasa pedih sangat. Lagi satu, masa hari terakhir kami di rumah tu, Wak tertinggal handphone dia dekat bilik atas. Jadi, pada siapa-siapa yang berani, bolehlah ambil handphone tu. Itu pun kalau korang beranilah. Handphone Nokia 3310. Mungkin anda pernah mengalami kisah seperti itu? Kongsikan pengalaman anda di laman komen di bawah. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Kepada penonton baru, pastikan anda subscribe ke saluran ini. Kami akan memuat naik video seram pada pukul 10 malam setiap hari Isnin sehingga hari Jumaat. Like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Kupi-Kupi Go menarik setiap hari.